يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Sadaqallahul azim. Dan berkatalah pula orang-orang yang tidak percaya akan menemui kami.
Mengapa tidak diturunkan malaikat kepada kita atau kita dapat melihat Tuhan kita? Demi sesungguhnya mereka telah bersikap sombong angkuh dalam diri mereka sendiri dan telah melampaui batas dengan cara yang sebesar-besarnya. Ingatkanlah hari mereka melihat malaikat. Pada hari itu tiadalah sebarang berita gembira bagi orang-orang yang bersalah, bahkan sebaliknya. Dan mereka akan berkata, semoga kita dijauhkan dari sebarang keadaan yang buruk. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Ahli-ahli syurga pada hari itu lebih baik tempat menetapnya dan lebih elok tempat rehatnya. Dan sebutkanlah perihal dari segala langit pecah belah disertakan dengan kumpulan awan yang berisi malaikat. Dan pada hari yang tersebut diturunkan malaikat itu dengan cara berpasuk-pasuk, yakni beramai-ramai. Kuasa pemerintahan yang sebenar-benarnya pada hari itu adalah tertentu bagi Allah yang maha melimpah rahmatnya. Dan adalah ia satu masa yang amat sukar keadaannya kepada orang-orang kafir. Dan ingatkanlah perihal hari orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya, marahkan dirinya sendiri, sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si Anu itu menjadi sahabat karib. Sesungguhnya dia telah menyesatkan daku dari jalan peringatan Al-Quran setelah ia disampaikan kepadaku. Dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat karib. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Furqan. Surah yang ke-25 pada juzuk yang ke-19. Dan ayat yang kita bacakan pada malam ini bermula ayat 21 sehingga ayat 29. Ayat ini masih lagi menceritakan dialog kesombongan orang-orang kafir, alasan-alasan mereka untuk tidak beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta pelbagai permintaan yang menunjukkan kesombongan mereka, yang menunjukkan sebenarnya mereka tidak mau beriman. Mereka tidak sungguh-sungguh untuk memahami Islam. Dan mereka tidak menghargai kebenaran yang disampaikan kepada mereka serta nasihat. Maka Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana permintaan bodoh mereka dengan menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW sehingga kalau Nabi dibenarkan oleh malaikat yang turun yang mereka nampak dengan mata kepala mereka. Atau Nabi Muhammad SAW bawa Tuhan. Biar mereka nampak Tuhan dulu, barulah kami akan beriman. Maka Allah menegaskan, pada hari di mana kamu nak lihat malaikat, waktu itulah hari kebinasaan kamu, yakni malakul maut. Nak tengok sangat malaikat sebagai syarat untuk membenarkan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya kamu akan tengok malaikat. Tapi waktu mana kamu tengok malaikat, dia tak akan beri manfaat pada kamu. Bahkan mendatangkan laknat dan kebinasaan. Kerana ia merupakan waktu di mana malaikat ini datang mencabut nyawa kamu. Dan melaknat kamu. Dan menunjukkan betapa beratnya siksaan sakaratul maut untuk kamu. Dan kemudian Allah Ta'ala menceritakan bahawa akhirat kelak segala kebaikan yang dipandang oleh orang kafir itu baik. Berupa sedekah, silaturahim, tolong orang, bantu orang. Dia ingat kebaikan-kebaikannya di dunia bermanfaat akhirat kelak. Namun Allah akan hadirkan kebaikan itu, kemudian lenyapkannya bagikan debu yang tidak berharga, yang berterbangan. Untuk menjadikan mereka waktu itu berputus asa. Sebab yang jadi mereka berani lawan Nabi SAW, ialah kerana mereka berpegang dengan kebaikan mereka ada. Takkanlah Allah nak biarkan. Kami ada buat baik juga. Kami pun orang soleh juga. Kami juga dengan dakwah yang macam-macam. Mereka lupa bahawa segala kebaikan tanpa iman terbatal. Sehebat mana pun kebaikan. Walaupun kebaikan itu jauh lebih hebat daripada mana-mana orang Islam buat. Seperti mereka berbangga
berbelanja besar kepada jemaah haji, menyediakan makanan, menyediakan minuman, menyediakan tempat tinggal yang menjadi tradisi orang Mekah jahiliah. Ini yang datang haji free. Kami tanggung makan minum. Maka takkanlah kami disia-siakan oleh Allah. Kalau betul ada akhirat. Kalau betul kata mereka. Maka kata Allah, kami akan bawa segala kebaikan mereka. Kemudian kami jadikan debu berterbangan. Kemudian Allah SWT menceritakan lepas kebinasaan segala amalan yang diharap membantu menolong orang kafir tiba-tiba binasa, maka Allah terus menceritakan manakala orang beriman pula mereka terus disediakan tempat rehat, tempat berqailulah. Di sini kalau kita terjemahkan secara harfi atau literally, bila Allah menyatakan ahsanu maqilah, tempat paling baik untuk tidur qailulah. Maqilah maksudnya qailulah. Dan kita tahu bahawa dalam syurga tak ada tidur. Syurga tak ada tidur. Kerana Allah memberi nikmat. Allah menyibukkan ahli syurga dengan nikmat. Allah menjadikan mereka ahli syurga ini begitu seronok dengan nikmat. Namun perkataan qailulah di sini untuk menunjukkan rehat ahli syurga, tenang. Sebagaimana tenangnya orang tidur. Orang tidur kan dia rasa tenang. Dia tak ada nak fikir apa, dia tak ada nak peduli tentang apa, dia cuma tidur dan dia rehat. Sebagaimana tidur qailulah. Tidur pula lepas sudah makan nasi tengah hari, tidur qailulah. Dia punya sedap je lain macam. Maka Allah menggambarkan bagaimana rehatnya di syurga, tenangnya di syurga, qailulah. Dan kita akan bahaskan juga tentang apa maksud bila Allah menyebut perkataan qailulah di sini, atau disebut dalam Quran ni maqilah. Maqilah ni maksud qailulah. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan pada hari turun malaikat. Tadi Allah sebut tentang malaikat yang akan jumpa kamu, ini malaikat maut. Kemudian hari sebenar di mana seluruh malaikat turun. Bila langit semuanya terbelah, lalu malaikat turun membawa buku catatan masing-masing. Ini buku catatan setiap kamu, wahai manusia. Pada hari yang menunjukkan kebinasaan orang kafir. Kerana ketika itu mereka benar-benar melihat malaikat, tapi pada hari yang tak beri manfaat. Membawa buku catatan kekufuran mereka, kejahatan mereka. Dan pada hari itu kuasa sebenar ialah milik Allah SWT. Dan hari itu kata Allah, alal kafirina asira, hari paling sukar sekali bagi orang kafir. Amat sukar. Yang tidak dapat dibayangkan dan tidak boleh nak kita contohkan. Kerana terlalu dahsyat. Kerana kemurkaan Allah pada orang kafir. Maka Allah Ta'ala menceritakan dalam Quran bagaimana orang-orang yang sepatutnya beriman, tapi dek dengar kawan-kawan yang kufur. Ada satu kisah menarik di sini. Bila seorang pemimpin musyrik Mekah sudah pun beriman, tapi dek kerana dia dengar kawan dia, kerana baik dengan kawannya, maka dia kembali murtad dan kufur. Maka hari itu dia amat menyesal sambil menggigit jari-jarinya dan tangan-tangannya. Dengan berkata celakanya aku, kenapalah aku ikut dia, berkawan dengan dia. Sedangkan aku sudah pun berada dalam petunjuk. Dek kerana aku sayang dan cenderung pada kawan, lalu aku disesatkan sudah mendapat kebenaran. Aduhai celakanya aku pada hari ini. Dan Allah Ta'ala menjelaskan begitulah watak syaitan. Allah menggambarkan kawan jahat itu macam syaitan. Apa maksud syaitan? Yang menjauhkan daripada kebenaran. Manusia yang jahat, yang ajak kita buat jahat juga boleh disebut sebagai syaitan. Syaitan kamu ni. Ajak orang buat jahat, ajak orang buat yang tak baik. Sebab dalam Quran sebut syayatinul ins, syayatinul jinni wal ins. Syaitan jin dan manusia. Dan perkataan syaitan juga memberi maksud syaitan. Syaitan bisik pada kawan jahat ni untuk tarik kawan baik untuk jadi jahat. Menunjukkan ada orang, dia baik, dia bagus, tapi pengaruh kawan. Kerana dia tak mempunyai keutuhan dan kekuatan peribadi dia, jati diri. Kita tuan-tuan sekalian, setiap orang kena bina jati diri dia sehingga dia tak boleh dipengaruhi oleh kawan pada benda yang tak baik. Kalau pengaruh benda baik, okey. Tapi kita mesti ada jati diri yang kuat, jangan terpengaruh dengan benda yang merugikan akhirat kita. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadisnya, la yakunu ahadukum imma'atan. In ahsanan nasu ahsantu. Wa in asa'an nas asa'tu.
Walakin wattinu anfusakum. Wa in ahsanan nas an tuhsin. Wa in asa'u an tuhsin. Jangan kamu jadi puak turut. Orang buat baik, kamu buat baik. Orang buat jahat, kamu buat jahat. Tapi buatlah baik ketika orang buat baik dan buatlah baik ketika orang buat jahat. Maknanya tak berubah baik kita. Orang buat jahat ke, orang buat apa, kita baik. Maka Allah menceritakan tentang antara punca kekufuran. Yang sebelum ni kita baca punca kekufuran kerana mereka engkar pada hari kiamat. Tak percaya kiamat. Punca kekufuran kerana mereka ini melihat Nabi cuma orang biasa. Makan, minum, duduk kat pasar. Dan di antara punca kekufuran juga sahabat, teman, kawan. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala sebut al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Kawan-kawan, kekasih-kekasih yang mesra, yang rapat, yang kita sebut best friend forever ni, akhirnya menjadi musuh akhirat. Melainkan orang yang menjalinkan persahabatannya pada asas takwa pada Allah. Yang ni je selamat. Sebab itu tengok kiri kanan kita, siapa kawan kita. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita, falyanzur man yukhalil. Tengok siapa kawan kamu, kata Rasul. Cek lah kawan Facebook kita tu, siapa dia tu. Cek dia. Tengok dia siapa. Okey bagus, okey teruskan friend dengan dia. Tak bagus, unfriend. Tengok dia ni memang membantu kita dengan maklumat kat wall dia tadi. Okey teruskan. Tak membantu, melalaikan, jangan. Maka ini menunjukkan betapa besarnya peranan kau. Ini penafsiran secara umum. Supaya kita tahu dia punya flow ataupun dia punya aturan, dia punya preview tafsir. Ataupun ardun sari, gambaran cepat, ekspres tentang maksud ayat yang kita baca. Mari kita lihat ayat ini. Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana. Dan berkatalah orang-orang yang tidak berharap akan bertemu dengan kami. Yang tak percaya pada hari kiamat. Allah menyatakan yang dimaksudkan orang ni, siapa orang ni? Yang ni orang-orang kafir. Yang tak percaya hari kebangkitan, tak percaya pahala, tak percaya dosa, tak percaya neraka, tak percaya. Lalu mereka berkata apa? Laula, kalau sekiranya. Unzila alaina, diturunkan kepada kami. Al-malaikatu, malaikat. Au nara rabbana, atau kami dapat tengok Tuhan kami. Di antara kata-kata mereka, untuk menunjukkan sombong mereka. Tuan-tuan kita kadang-kadang bila kita bercakap dengan seorang, bila orang tu nak kebenaran, maka dia tak akan minta benda-benda yang mustahil. Atau dia tak akan minta benda-benda yang sebenarnya tak perlu sejauh itu nak minta. Cukup bila dia memang nak cari kebenaran, dia cakap dengan kita, dia cuma minta bukti-bukti yang membantu ke arah kebenaran. Bukannya meminta untuk melemahkan orang tu mendatangkan kebenaran. Walaupun apa yang mereka minta ini tidak melemahkan. Kerana, ya benar mereka akan jumpa belaka. Dengan malaikat mereka jumpa, dengan Tuhan pun mereka akan jumpa. Tapi bukan sekarang. Pada waktunya. Pada waktu mereka akan bertemu. Waktu yang tidak ada manfaat. Lalu mereka terus minta bukan-bukan di dalam pendalihan, bukan pendalilan, pendalihan mereka, dalih mereka untuk tidak beriman. Kenapa tak turun malaikat? Kenapa tak begitu? Kenapa tak begitu? Maka apa jawab Allah? Bila mereka mendatangkan keraguan ini, keraguan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mereka cuba untuk tashkik, untuk menolak Rasulullah dengan hujah ini. Kalau betul Nabi, mana malaikat tu? Mana malaikat? Atau bawa Tuhan sekali. Kita nak tengok Tuhan. Mereka berada pada kemuncak pendalihan. Dalih tak nak beriman. Bawa Tuhan sekali. Lalu apa kata Allah pada mereka? Laqad istakbaru, sombongnya mereka. Fi anfusihim, yang tertanam dalam diri mereka. Ini minta ni bukan minta hujah, tapi menzahirkan kesombongan dalam diri mereka. Allah akan jawab. Tapi mula-mula Allah dedarkan yang mereka minta ni bukan kerana mereka nak tahu dalih, tapi kerana sombong yang sudah bersarang dalam hati mereka. Kita tuan-tuan bila tengok orang sombong, cara cakap kita tahu dia sombong. Cara diminta sesuatu pun kita tahu dia sombong. Alamatnya. Kata Allah ini menunjukkan kesombongan yang ada dalam diri mereka. Wa atau utuwan kabira. Perkataan atau utuwan kabira memberi maksud. Dan mereka ini telah melampaui batasannya.
melampau batasannya. Sebab nak tengok malaikat melampau batasan. Sebab isunya ialah kebenaran yang mereka perlu dengar. Bukan malaikat yang perlu mereka tengok. Kerana malaikat telah diberitahu ialah alam yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Sebagaimana jin. Dia kata main kita nak tengok jin. Tidak, itu alam lain. Namanya jin. Jin yang tersembunyi. Allah Ta'ala tidak memberikan kepada manusia akses untuk melihat jin. Melihat iblis, melihat syaitan. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan syaitan itu melihat kamu tapi kamu tak boleh lihat mereka. Allah tak, ini kaedah umum. Kaedah umum manusia tak diberikan akses untuk melihat berada di alam jin. Kita alam kita, jin alam dia. Kalau ia berlaku dalam keadaan tidak normal dan berpenyakit. Kalau ada yang tengok jin sebab dia tak normal dah. Tak betul dah. Dah sakit dah. Dalam keadaan kita normal berakal, kita tak diizinkan melihat. Orang berakal dia tak akan tengok. Tak akan nampak. Orang bila hilang akal, dia nampak. Saya nampak lah pokok-pokok. Akal dah tak ada. Mula jadi penakut, mula jadi kelang kabut. Dia tak jadi normal. Dia punya pertahanan dirinya habis. Gimana kita tak lihat kita normal? Walaupun kita tahu jin tu ramai, jin tu banyak. Banyak sepah, tapi kita tak diizinkan untuk melihat. Kita tak diizinkan untuk melihat. Dan jin juga tidak mampu mengganggu kita secara mutlak. Kalau ikut dia ramai, banyak benda dia boleh buat. Tapi tak boleh. Allah Ta'ala telah membatasi pergerakan mereka. Dan membatasi kemampuan mereka untuk mengasuh manusia. Walaupun kita tak nampak dia, bukan suka hati dia nak kepak kepala kita. Bukan suka hati dia boleh ketuk kepala kita. Tak boleh. Kita kan kalau ikut tak nampak senang ketuk kepala. Tengok yang tidur-tidur kat tiang ketuk sekali biar bangun ni. Mau ketuk. Dia tak buat. Yang tidur kat tiang terus tidur. Tak ada jin nak ketuk kepala dia. Nak kacau dia. Kalau kita kira benda gaib ni, dia boleh ambil barang kita senang-senang. Duit kita. Semua kita tak boleh jadi tawan. Jin dia je tawan. Dia ambil belaka duit. Kita tak nafi berlaku. Tapi ia bukan satu kaedah umum berlaku. Dia tak mampu nak ambil rumah kita. Boleh tak jin nak ambil rumah kita? Kita beli, kita bayar loan 30 tahun, dia dah ambil senang-senang. Tak boleh. Walau kita tak nampak dia. Allah tak beri dia kuasa itu. Dia tak boleh curi kereta kita. Yang curi kereta kita manusia macam kita. Kalau ikut jin kita tak nampak, senanglah dia curi. Kita beli, dia pun hilangkan. Dia ambil. Dia buat lari. Maka kita pun jumpa kereta-kereta tak nampak penumpang. Gerak sendiri. Tak jalan balik. Dia tidak berlaku. Allah tidak izinkan. Kerana setiap makhluk ada alam dia. Ada makhluk tadi alamnya dalam tanah. Cacing, sekian-sekian binatang dalam tanah. Ada alam binatang tadi antara langit dengan bumi. Dia buat ada di tengah-tengah. Ada alam ni. Ada satu saintis di kajian, dia mengkaji tentang alam binatang yang berada di tengah-tengah. Dia buat satu perangkat. Dan binatang tu betul perangkat dalam perangkat dia buat. Kerana binatang tu cuma duduk kawasan ruang tadi. Antara bumi dengan langit. Ada yang terbang. Ada yang alamnya kita dalam air. Dan kita tak boleh masuk dalam air. Dan kaedah umumnya tak boleh masuk. Nak masuk juga boleh kena pakai gas sekian-sekian. Tapi tak adalah orang tidur dalam air. Melainkan arwah. Kalau tidur dalam air arwah lah dia. Tidur dalam kuliah tak arwah lagi. Kalau tidur dalam air arwah. Sebab bukan alam dia. Artinya ini secara kaedah umum. Jadi malaikat bukan alam dia nak tunjuk kepada manusia. Tapi mereka ni melampaui batas. Nak tengok malaikat. Macam kita lah, kita sebut saya ni utusan raja. Kami nak tengok raja. Awak siapa nak tengok raja senang-senang? Ni raja bagi perintah, pergi isu macam ni. Tak, saya nak tengok raja dulu saya percaya. Ni tak lama kena ketuk kepala. Kita cikgu. Tuan-tuan cikgu. Saya cikgu misalnya. Ni perkeliling daripada pengarah. Pengarah kata begini. Saya tak percaya. Bawa pengarah sini. Oh, dia boleh order pengarah dari sini. Kalau pengarah tu bapak dia okey lah. Bawa pengarah sini. Tidak, saya tak percaya perkeliling ni. Tunggu kena buang. Kena buang kerja. Takkan setiap kali nak benar, bawa orang atas. Bawa orang atas turun. Kita siapa? Jadi kita siapa nak suruh malaikat turun? Apa tadi minta Tuhan turun? Maka ini panggil utuwan kabira. Melampaui batas. Ini jenis cakap melampau adalah sombong melampau pula. Baik. Kemudian kata Allah, yauma pada hari. Nanti ya. Nanti. Yauma yarawnal malaikata. Mereka akan melihat malaikat. Malaikat waktu itu berkata, la bushra. Tiada kegembiraan. Tiada berita baik untuk kami. Malaikat yang dimaksudkan di sini adalah malakul maut.
Ketika itu wayakulun, ketika itu mereka berkata hijran mahjura, minta kami dijauhkan hari ini. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Maka datang kesakitan kematian sebenar, waktu yang paling kamu benci. Benci sebab apa? Dah nampak neraka. Ada pun orang beriman, mereka itu waktu yang paling mereka suka. Waktu yang paling mereka gembira. Kerana mereka rehat, mustarih, rehat daripada kepenatan dunia, daripada hal ehwal manusia. Mereka nak rehat. Rehat kita sebenar hari kematian kita. Ini waktu rehat orang beriman. Ada pun orang kafir bukan. Ini hari musibah besar. Kata Allah, waktu mana mereka melihat malaikat, mereka ini berkata, la bushra lahum bi khair, wala marhaban bihim. Tiada berita gembira yang kami bawa. Dan kamu tidak dialu-alukan. Yang menunggu kamu ila neraka jahanam dan kemurkaan Tuhan. Malaikat berkata, akhriju anfusakum. Sila keluar daripada diri kamu. Al-yawma tuzzawna azabal hun. Hari ini kamu akan diazab dengan azab yang menghinakan. Bima taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Kerana kamu mendustakan Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kamu sombong dengan ajaran Allah. Mereka kata hari ini aku tak bawa berita gembira. Tapi hari ini aku membawa berita yang menghinakan kamu. Dengan azab yang menghinakan kamu. Kamu tidak dialu-alukan hari ini. Bukan disebut dalam satu riwayat ataupun kata para ulama, seolah dikatakan kepada mereka, haramun muharramun alaikumul bushra bil maghfirati wal jannah. Hari ini haram pada kamu, diharamkan atas kamu segala berita gembira, segala keampunan dan juga syurga. Ada orang beriman pada hari itu diberi berita gembira. Orang beriman sebagaimana Allah sebut dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Ada pun orang beriman kata Allah yang berkata Tuhan kami Allah dan istiqamah dalam mentaati Allah, maka turun malaikat pada hari kematian mereka sambil berkata, jangan takut, jangan bimbang, bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan. Kamilah pembantu-pembantu kamu di dunia dan di hari akhirat kelak. Bagi kamu apa sahaja yang kamu inginkan dalam syurga dan apa yang kamu cita-citakan sebagai satu anugerah daripada Tuhan pengampun dan penyayang. Disebut dalam hadis yang sahih, innal malaikata taqulu li ruhil mu'min ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah fil jasadit tayyib in kunta ta'murinahi in kunti ta'murinahu ukhruji ila ruhin wa raihan wa rabbin ghairi ghadban. Mereka akan berkata pada roh orang beriman, keluarlah wahai jiwa yang suci daripada jasad yang baik. Sekiranya dahulu kamu telah memakmurkan jasad ini dengan ketaatan, keluarlah menuju kepada kemuliaan dan kepada pengharuman ataupun kita katakan kemuliaan dan juga kenikmatan, dan Tuhan yang tak akan murka pada kamu lagi. Ini kalau orang beriman. Kemudian sesudah Allah menyebut cerita tentang ya orang kafir akan jumpa malaikat. Nak jumpa sangat, jumpa. Malaikat yang tak bawa khabar gembira. Bahkan bawa kemusnahan kamu, kematian kamu. Cabut keluar nyawa kamu dengan begitu kasar, tanpa belas kasihan. Bukan waktu itu kesakitan yang paling menampak yang dirasa setiap bulu roma mereka. Kesakitan yang dirasa oleh orang kafir waktu dicabut nyawa dirasakan bagi setiap bulu roma mereka. Kita kan kalau sakit gigi sini je, itu pun dah pening kepala. Kalau sakit tangan belah sini je. Kalau sakit perut sini je, kat lain okey. Tapi bila datang sakratul maut, kematian, sakit semua. Bukan setiap bulu roma tu rasa sakit, setiap bulu roma. Bayangkan semua sakit, gigi sakit, mata sakit, hidung sakit, telinga sakit. Semua sakit serentak. Kita bayangkan kita kat dunia kalau dua penyakit je berkumpul. Dua penyakit je. Sakit gigi dengan gaut, habis dah kita. Dua tu je kena. Cukup menyeksakan. Atau kena bisu, satu lagi, bisu kat punggung, dah habis dah. Nak duduk tak boleh dah. Terpaksa kita meniarap duduk. Ini azab dia datang setiap bulu roma tu. Kesakitan. Maka tidak ada kesakitan yang paling dahsyat
di dunia yang dilalui oleh orang kafir, melainkan sakratul maut sehingga menghilangkan segala nikmat yang dia ada. Kita hidup 20 tahun, 30 tahun, even 60 tahun dengan nikmat, tapi kufur dengan Allah, kelak datang kesakitan mati, menghilangkan semua nikmat yang pernah dirasai oleh manusia. Nikmat mandi kolam, nikmat duduk hotel, nikmat makan mewah, nikmat rumah agam, nikmat duit banyak, nikmat itu. Semuanya datang sakratul maut hilang terus. Banyak. Habis. Kemudian Allah cerita segala angan-angan orang kafir, sebab orang kafir ni dia buat baik juga. Di sebalik dia tak percaya akhirat, dia buat baik juga kerana mengharapkan berlaku suatu keajaiban pada dirinya atau pertolongan pada dirinya. Ayat biasa kita dengar lah, hari ni kita tolong orang, esok orang tolong kita. Itu keajaiban mereka harap. Bila mereka jaga semua benda-benda yang mereka fikir itu baik. Mereka buatlah benda-benda baik. Tapi apa kata Allah? Untuk menjadikan hari ini orang kafir berada pada puncak putus asa. Tak ada satu sen pun berguna. Kita tuan-tuan umpama kita, kalau tak ada duit. Tak ada duit yang poket, agak-agak dalam bank pun ada. Cocok kat kredit atau cocok kat ATM, tak ada juga duit. Agak-agak dalam kereta adalah tak ada duit sen ke RM1. Pun tengok tak ada juga. Agak-agak bini kita pun bawa duit pun tak ada juga. Habis. Disumber semua habis. Masa tu bayangkan orang yang semua sumbernya habis. Dia cari semua tak ada. Waktu tu orang kafir dalam keadaan teruk, mereka mengharapkan kebaikan mereka dulu sedekah, hubung silaturahim, tolong orang susah. Banyaklah kerana mereka juga berbangga dengan kebaikan mereka buat. Tapi apa kata Allah? Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu, dan kami bawa segala amalan mereka yang mereka lakukan di dunia. Faja'alnahu haba'an mansura, kemudian kami jadikan ia tidak bernilai. Baik, gambaran tidak bernilai Allah kata apa? Maka dia umpama habuk yang kelihatan pada cahaya matahari. Tuan-tuan perasan tak kalau cahaya matahari masuk ikut tingkat, ada abuk-abuk tu nampak kat cahaya tu? Kelama dah tak tengok matahari. Matahari ni bila dia lalu ikut tingkat kita nampak macam abuk-abuk terbang. Itulah diumpama amalan orang kafir. Tak ada nilai apa. Siapa nak ambil nilai abuk tu? Abuk-abuk berterbangan tadi. Allah gambarkan tak ada nilainya. Haba. Jadi haba. Mansura. Habuk-habuk. Mansura yang berterbangan. Tak melekat. Tak bernilai apa. Sikit pun tak lekat. Kemudian kata Allah, ashabul jannah, manakala penghuni syurga pula. Yauma idzin, pada hari itu yang pada hari kiamat. Allah beri satu perbandingan cepat supaya orang kafir berhentilah daripada kekufuran. Kenapa kamu kekal kekufuran? Sedangkan Allah menjanjikan pengampunan, Allah janjikan syurga. Kekufuran itu tidak memberikan apa pun ketenangan pada kamu, melainkan kerana kesombongan yang ada pada diri kamu. Kufur tak jadikan orang tenang. Kufur tak akan jadikan orang bahagia. Kufur tak akan jadikan orang tu gembira. Bukan sebaliknya. Sebab tu kita lihat orang kafir dan kehidupan mereka mula-mula okey. Kerana mereka ada matlamat jangka pendek mereka. Nak kaya, nak pangkat, nak bini, nak anak, nak itu, nak ini. Sampai peringkat bila semua benda tu dapat, mereka tak tahu apa benda lagi mereka nak. Sebab apa yang mereka nak itu semua bersifat jangka pendek. Tanyalah orang kafir, apa kamu nak? Akhirnya mereka kata kami yang kami inginkan ialah hari-hari pencing yang bermakna. Dia punya matlamat dia setakat hari pencing. Setakat tu je. Bila pencing dah kami tenang. Mati dalam pencing. Tentang dia lupa bila sampai umur pencing. Umur di mana dia mula hilang kekuatan. Umur di mana anak-anak mula melihat dia sebagai beban. Umur di mana dia ada masalah bagaimana nak memenuhi waktu dia. Mencari kebahagiaan pada usia tua paling sukar. Kerana keterbatasan dengan sakitnya, dengan itu semua. Kita tua-tua tuan-tuan, nak berjalan pun tak boleh dah mengantuk. Mandu sikit, semua RNR kita berhenti, ngantuk. Dah tua. Ada penyakit kecil manis, jantung. Nak mandu jauh tak boleh. Sampai setempat kena tidur dulu 3 hari, 4 hari. Tak boleh macam muda dululah. Pergi balik zaman muda. Dia ke air 4 kali satu hari boleh pergi. Pergi balik. Kerja driver bar express. Boleh. Tak ada masalah apa. Tapi bila tua, lihat kemampuan kita bila tua. Allah tarik nilai-nilai kebahagiaan yang bersifat fizikal.
Yang tinggal lagi ialah kebahagiaan yang tinggal kalau ada matlamat jauh ialah kebahagiaan rohani. Bagaimana nak dapat nak rasa kebahagiaan rohani sedangkan dia merosakkan rohani dia? Kosong. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa berpaling daripada perintahku, berpaling daripadaku, akan kujadikan kehidupannya sempit. Ia bukan sekadar sempit dalam kubur. Ia juga sempit pada hari-hari tua dia. Dah tak ada apa. Ya anak-anak nanti ni banyak rumah orang tua. Siapa yang hantar? Orang kafir. Hantar dah jadi bebanan. Maka bayangkan orang tua ni, dia nak habiskan umur dia 70, 80, 90. Apa yang dia ada? Duit dia kena tipu dia anak dia, habis duit pencen dia. Duit pencen dia habis duk berobat dia. Duit pencen dia habis kena itu, kena ini. Kena scam sana, kena scam sini. Ni ada seorang perempuan hamba Allah kena scam umur pencen 60, 1.5 juta kena scam. Duit pencen-pencen tu habis 1.5 juta, bukan banyak sangat. Sekali kena scam je. Habis. Dia kata, ustaz ni, duit ni cukup lah untuk pencen saya. Kalau tak kena tipu. Kalau kena tipu 2 juta sekelip mata, 3 juta sekelip mata. Orang beriman dia melihat lebih jauh pada tu. Sebab itu Allah jadikan kita orang beriman ada pengisian hari tua kita. Ada pengisian. Sebab matlamat kita jelas ada. Walaupun pengisian tu nampak macam lambat, tapi jauh lebih baik daripada tak ada. Tinggal ingat matilah bila tua-tua ni. Ingat. Nampak dah mula pegang Quran, belajar Quran, baca Quran. Walaupun kat masjid ramai tua-tua belaka. Tak ada masalah, paling kurang mereka ni ada matlamat. Maka kata Allah Ta'ala, ada pun ahli syurga. Yauma idzin, pada hari itu khairum mustaqara, sebaik-baik tempat mereka tinggal, ahli syurga. Wa ahsanu maqila, sebaik-baik tempat untuk mereka rehat. Para ulama menyatakan daripada ayat ini, maqila. Allah menghisap hamba-Nya dan hisap itu akan berakhir sebelum waktu tengah hari. Kerana ahli syurga dia akan masuk syurga waktu qailulah. Semua hamba Allah akan diputuskan hisap mereka ataupun akan diputuskan hisap mereka pada hari akhirat kelak sebelum ataupun ketika sebelum masuk zuhur. Kalau dengan waktu dunia. Kerana Allah sebut di sini ahli syurga sudah pun masuk syurga waktu qailulah. Qailulah merujuk pada waktu sebelum zuhur. Ya, kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hal ini. Sebut dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hisap manusia. Setiap hisap manusia itu akan diselesaikan dalam waktu setengah hari. Waktu setengah hari maknanya sebelum dia masuk zuhur, dia akan masuk syurga. Innallaha tabaraka wa ta'ala yafghuru min hisabil khalqi fi miqdari nisfi yawmin fayaqilu ahli jannah ahlu jannah fil jannah wa ahlun nar fil nar. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyelesaikan hisap setiap makhluknya pada nilai pada kadar separuh hari. Separuh hari. Dan bila datangnya waktu qailulah, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Berapakah tempoh hisap tersebut? Disebut dalam hadis, tempoh hisap tersebut ialah 50,000 tahun. Tempoh menunggu untuk hisap tadi seorang-seorang selesai 50,000 tahun. Dan itu dengan nilai umur dunia. Dengan nilai umur dunia. 50,000 tahun tadi artinya separuh daripada 50,000 tahun itulah waktu dihisap manusia. Dan tempoh hari yang disebut hari akhirat. Maka bila sebelum pada nilai waktu sebelum masuk separuh hari, semua hisap sudah selesai. Tapi dalam tempoh 50,000 tahun. Maka ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Artinya ahli neraka disegerakan azabnya. Dan ahli syurga disegerakan nikmat dia. Maka Allah Ta'ala bawa ataupun menceritakannya dengan cepat. Bila Allah menyatakan, ni yang minta hujah macam-macam kerana sombong. Dan yang minta biar malaikat turun, nanti malaikat memang turun. Tapi bawa berita buruk pada kamu. Dan nanti akhirat kelak pula, kebaikan yang kamu rasa boleh membantu menolong kamu, kami jadikan sia-sia.
Pandai kalau orang beriman pula, kami akan masukkan dia dalam syurga. Sebaik-baik tempat dan sebaik tempat rehat untuknya. Maka sila berfikir dengan ayat ini. Tanya Allah Ta'ala seorang kafir ni fikir apa yang kamu lakukan, apa yang kamu minta tadi, apa yang kamu harapkan. Dalam seterusnya Allah Ta'ala menyebut, wa yauma tashaqqaqus sama' bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila, hari di mana langit terbelah. Maka turunlah malaikat-malaikat dengan begitu jelas. Ni nak tengok malaikat, jelas malaikat turun. Dan hari itu menunjukkan kekuasaan milik Allah yang mutlak. Tak ada lagi kamu nak cerita kamu gagah hari ni berkuasa. Sebab manusia ni dengan kekufuran dia rasa dia berkuasa. Sebab tu dia ada satu slogan, kita bebas nak buat apa saja. Slogan tu terhasil kerana mereka rasa mereka berkuasa. Suka saya lah nak buat apa. Tapi orang beriman kita tahu kita hamba Allah. Kita tak boleh cakap suka saya lah nak buat apa. Kita ada hukum, kita ada syariat. Kebebasan kita tertakluk pada hukum. Melainkan kalau orang tu berwatak macam watak orang kafir juga. Suka saya nak buat apa. Awak boleh sombong. Kita tuan-tuan tak boleh suka kita nak buat apa. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Kita ada hukum. Kita bukan cerita hukum dunia, kita cerita hukum akhirat. Yang lebih dalam mendidik kita. Maka Allah nak beritahu kiamat kelak, tak ada seorang berani dabik dada. Kerana kekuasaan mutlak itu milik Allah. Dan hari itu hari paling sukar pada orang kafir. Kemudian Allah pun cerita. Allah kata pada hari itu orang yang zalim menggigit jarinya. Menggigit tangannya. Tahu-tahu orang tak akan gigit tangan secara zahirnya. Maksud yadai di sini ialah jari-jarinya. Gigit jari lah. Gigit. Bila orang tu dalam keadaan kekecewaan dia akan gigit. Dia tak tahu nak buat apa. Dia fikir termenung, dia gigit jari jemari. Dek kerana apa? Dia rasa, kita kata berputus asa. Dia tak mampu nak fikir apa. Sebab tu orang dalam keresahan dia akan mula gigit tangan dia. Ada keresahan. Orang dalam keresahan, dipanggil ikhtiraq atau qalaq, dia mula gigit. Dia kata tak gigit jari tu okey lagi, boleh fikir lagi. Dah gigit jari ada masalah besar dia. Dari sudut psikologi dia. Allah gambarkan dia menggigit tangan-tangannya, jari jemarinya. Kerana penyesalan. Lalu berkata, kalau dahulu di dunia aku tak ikut kawan aku. Apa kisah? Kisahnya ialah, ada seorang lelaki pemimpin Mekah namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini dia suka duduk dengan Nabi SAW. Suka. Nabi ceramah dia duduk tapi dia tak beriman. Cuma dia suka duduk. Dia suka dengar Nabi SAW menyampaikan dakwah. Duduk. Dan dia ada teman, dia ada kawan rapat dia. Kawan rapatnya ini namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah dalam perang Uhud. Dia jahat dia, Ubay bin Khalaf. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayyid dia baik dengan Nabi SAW. Dia duduk dalam apa pun perbicaraan Nabi SAW. Satu hari dia jemput Nabi datang ke rumah dia untuk makan. Kerana menjadi kebiasaan mereka suka jemput orang ke rumah. Kerana mereka terkenal dengan ahlul diyafah. Orang yang suka terima tetamu. Yang jahiliah tu jahiliah lah. Tapi mereka ada satu perangai baik, suka terima tetamu. Maka Uqbah ini jemput Nabi SAW untuk datang ke rumah dia makan. Nabi SAW datang dan Nabi enggan makan, melainkan Uqbah mengucap dua kalimah syahadat. Boleh saya makan? Maka dengan syarat mengucap dua kalimah syahadat. Maka Uqbah ni dia malu ke tetamu. Maka dia pun mengucap dua kalimah syahadat. Maka berita dia mengucap ini sampai kepada Ubay bin Khalaf, kawan rapat dia. Maka Ubay bin Khalaf mencelanya lalu berkata, "Sabaqtah, adakah kamu tinggal agama kita?" Lalu kata Uqbah, "La, tak. Walakin aba an yakula min ta'ami wa huwa fi baiti fastahyaitu minhu fashahidtu lahu." Aku panggil dia makan rumahku, tapi dia tak nak makan, melainkan aku mesti mengucap. Maka aku pun malulah untuk tak menerima saranannya, maka aku pun mengucap. Tak lebih pada itu. Lalu kata kawan dia Ubay bin Khalaf, "La arda minka." Aku tak akan redha jawapan ni. Aku tak puas hati jawapan ni. Illa an ta'tiyau, melainkan kamu datang jumpa balik Muhammad, fataqta'u qafahu. Lalu kamu pijak leher dia. Kena pijak leher dia. Wa tafzuku fi wajhi, dan kamu ludah muka dia. Jawapan kamu tak jadikan aku puas hati. Kamu jumpa balik Muhammad, kamu lanyok leher dia, kamu ludah muka dia. Oleh kerana Uqbah ni dia duk sayang sangat kawan dia. Ketika mana Nabi SAW sedang sujud di Darun Nadwah.
pintu Darun Nadwa. Masih ada kat Mekah, tuan-tuan masuk penjara disebut pintu Darun Nadwa. Rasulullah sedang sujud di situ, maka dia pun pijak leher Rasul. Dengan Nabi solat, dia pijak, kemudian dia meludah Nabi SAW, ludah muka, ludah. Kata Imam Abdul Haq, ketika mana dia meludah wajah Rasulullah, air ludah tu balik semula ke muka dia. Dia ludah tu dia terkena balik pada muka dia, sehingga menjadikan dia jadi ludah dia bertukar menjadi asid. Sehingga mencederakan dua pipi dia. Berparuk. Dia ludah tadi, air ludah tu datang kembali pada dia. Dan ketika mana dia pijak kepala Rasulullah SAW, leher Rasulullah, Nabi kata kepada dia, la alqaka kharijan min Makkah illa alautu ra'saka bisayf. Kalau aku jumpa kamu di luar Mekah, aku pancung kepala kamu, kata Rasulullah. Dia dah pijak Rasulullah. Dia berkata, kalau satu hari nanti aku jumpa kamu di luar Mekah, yang ini bila perang, maka aku akan pancung kepala kamu. Maka dia tertawan di dalam perang Badar. Ni Uqbah bin Abi Mu'ayth tertawan pada perang Badar, maka Nabi SAW menyuruh Ali memotong kepala dia. Potong kepala. Kerana penghinaan yang dahsyat kepada Nabi SAW. Manakala Ubay pula dicedera parah. Di dalam peperangan dicedera, maka dia pulang ke Mekah dan dia mati. Maka turun ayat ini, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Kalau dahulu aku tak ikut kawan aku, bahkan aku ikut Rasul yang diutuskan, nescaya aku tak celaka macam ni. Yang Uqbah ni dah beriman dah. Dah masuk Islam sebab ada geng tu, ada kawan. Ini ayat ini memberi amaran pada kita. Amaran pada kita supaya kita jangan buat lebih kurang kawan-kawan ni, jangan buat lebih kurang. Dan jangan suka-suka kawan, sangat teknik kawan. Tengok kawan tadi, apakah dia punya kecenderungan mengajak kita pada kebaikan atau tidak. Apakah dia akan jadi benteng kepada kita supaya jangan buat jahat atau tidak. Kalau dia ialah kita katakan orang yang mampu memberi semangat untuk buat baik dan benteng kita dalam melakukan kemungkaran, dia tolong biar jangan kita terlibat dalam kemungkaran, maka kawan ni kita pegang sungguh-sungguh, ini betul-betul sahabat kita. Tapi kalau kawan ni tak bantu kita buat baik, tak menjadi benteng kita dalam perkara-perkara mungkar, maka kita bimbang macam berlaku pada Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Ubay bin Khalaf, yang kedua-duanya binasa dan kedua-duanya menyesal. Kalaulah kami dahulu di dunia beriman. Sebab itu orang beriman jangan buat benda-benda yang menjadikan mereka menyesal. Antaranya ialah bila Rasulullah menyebut dalam hadis, badiru bil a'mal, bersegeralah buat amalan, jangan duk tangguh-tangguh. Dan ini juga akan menjadikan kita menyesal. Ni kita ada ruang, kita ada masa, masih hidup, masih sihat. Masih punya kelapangan waktu buat baik banyak-banyak. Jangan bertangguh buat baik. Kita dah dengar orang-orang yang sebayang kita dah mati. Kita dah dengar orang-orang yang macam kita sudah pun meninggal dunia ni. Supaya kita tahu dunia tidak pernah menjanjikan orang kekal di sini. Tak pernah. Dunia tidak pernah menjadikan ada orang yang boleh tekak sampai kiamat. Semuanya akan luruh bagaikan daun-daun yang kering. Kita menunggu kering kita. Kelak nanti daun kita pun kering, kita pun umpama daun kering yang dengan satu angin yang perlahan mampu menjatuhkan kita. Jadi satu sebab kecil, sebab kematian. Tak payah tunggu sebab besar lah, langgar kereta api ke kapal terbang, tak perlu. Sebab kecil je jatuh tangga, mati. Sebab kecil je tercekik roti, mati. Sebab kecil je lelah, mati. Sebab-sebab yang kecil. Supaya kita sedar peluang yang Allah beri ini, jangan disia-siakan. Jangan bertangguh, jangan beri alasan. Terus bermujahadah, gunakan kesempatan. Jangan besarkan hal dunia, jangan besarkan hal dunia. Tumpukan fokus pada persiapan kita untuk bertemu dengan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.